أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا الله يا كريم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyambungkan lagi majlis kita setelah kita cuti disebabkan ujian yang sedang melanda kita. Alhamdulillah, negeri Kedah kembali pulih seperti biasa. Pada malam ini kita berada pada muka surat 6 atas sekali. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, telah berkata pengarang kitab kita iaitu Syekh Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Kata dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Asy-syari'atu ju'ilat laka hatta tatlubahu minhu bihi ta'ala laka, wal haqiqatu lahu hatta tatlubaha bihi lahu azza wa jalla, haitsu la hina wa la aina. Fasyari'atu hududun wa jihadun, wal haqiqatu la hadda wa la jihada. Seterusnya musannif rahimahullah wa ta'ala menyebut, fasyari'atu ju'ilat laka, syariat itu dijadikan untukmu, hatta tatlubahu minhu bihi ta'ala laka,
untuk engkau mencarinya, daripadanya, dengannya. Laka, dan pahalanya adalah untukmu. Wal haqiqatu, sementara hakikat itu, lahu, adalah untuknya. Hatta tatlubaha bihi, untuk engkau mencarinya, bihi, dengannya. Lahu, untuknya, azza wa jalla. Haitsu la hina, sekira-kira tidak ada, la hina, tidak bermasa, wala aina, dan tiada bertempat. Fasyari'atu hududun wa jihadun, maka syariat itu dia ada batasan dan dia berarah. Wal haqiqatu, sementara hakikat itu, la hadda, tidak ada sempadan, wala jihata, dan tidak ada arah. Kalau tuan-tuan nak pakai kitab, di belakang tu saya tengok ada kitab. Di belakang tu kotak tu ada kitab. Siapa-siapa yang nak boleh pakai kitab. Qala, dia ada terjemahan dia tu. Bukan saya baca kitab Arab, tapi dia ada terjemahan dia. Sagi duit tu tuan bayar kat masjid lah, insya-Allah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, asy-syari'atu ju'ilat laka hatta tatlubahu minhu bihi ta'ala laka, wal haqiqatu lahu hatta tatlubaha bihi lahu azza wa jalla. Malam ni kita belajar tentang dua perkara. Yang pertama syariat, yang kedua hakikat. Qala asy-syari'atu, syariat ju'ilas laka, syariat dicipta, dibuat untuk engkau. Syariat dijadikan untuk engkau. Syariat Allah buat untuk kita. Untuk kita tu maknanya untuk manfaat kita, untuk habuan kita. Tu makna asy-syari'atu ju'ilas laka. Apa dia habuan syariat pada kita? Yang Tuhan kata syariat itu diciptakan untuk engkau. Syariat itu diciptakan untuk habuan engkau. Syariat diciptakan untuk engkau mendapat manfaat engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia yang dikatakan manfaat kita dengan syariat diciptakan untuk kita? Hatta tatlubahu minhu bihi ta'ala, untuk engkau mencarinya. Mencarinya iaitu mencari Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syariat dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita nak mencari Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mencari ni bukan makna hilang yang dicari, ataupun tak ada
kita nak cari, bukan makna macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya syariat Tuhan buat untuk kita pakaikan syariat untuk kita nak dapatkan Allah. Itu makna dia. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencipta syariat, macam mana kita nak mencari Allah? Macam mana kita nak mendapatkan Allah? Syariat ni dia ialah rangkuman hukum yang 5, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wajib, sunat, haram, makruh, harus. Dia panggil hukum yang 5. Ni hukum syarak dia panggil. Dalam hidup kita ni, kita kena belajar dan kita kena tahu apa dia perkara yang wajib pada kita, apa dia benda yang sunat hukum dia, apa dia yang haram hukum dia, apa dia yang makruh hukum dia, dan apa dia yang harus kita buat. 5 hukum semua dia panggil hukum 5. Baik. Apa hukum bersyariat? Wajib bersyariat. Wajib bersyariat. Ataupun dalam bahasa yang lain, syariat ialah pakaian kita. Mesti yang dilihat luaran kita, kita bersyariat. Contoh orang perempuan wajib menutup aurat. Jadi menutup aurat itu ialah pakaian muslimah. Tutup aurat pula biar betul dengan syariat. Ada orang tutup aurat, dia kata dia tutup aurat, tapi tak menepati SOP syariat, tak kena dengan syarak. Bukan kata pakai tutup badan semua tu, orang tu telah dikatakan bersyariat. Kalau dia bungkus badan dia, dia balut badan dia, tapi kalau tak menepati syarak, tak menepati syariat, dia masih berdosa. Contoh, dia pakai baju ketat. Orang perempuan pakai baju ketat. Kalau dia gemuk, nampak gemuk dia. Itu ikut baju dia. Baju dia ikut badan dia. Walaupun dia telah menutup semua badan dia, dia masih dikira buka badan dia. Dia masih dikira buka aurat dia. Sebab bentuk badan dia orang tahu bentuk macam mana. Dia dikatakan masih belum bersyariat, sebab dia masih belum mengikut SOP syariat. Ataupun dia pakai baju tutup habis, tapi jarang, nipis baju dia, dia masih dikata belum bersyariat. Ataupun pakai tudung juga, pakai tudung juga, habis semua, daripada atas ni sampai ke bawah semua labuh besar, dan orang tak tahu pun macam mana rupa bentuk badan dia. Dia kurus je, tapi dia pakai jubah besar tu, orang kata dia gemuk, contoh. Tapi tudung dia tidak menepati. 3 segi sekat ni ya. Ni hak bahagian ni nampak lagi, dia masih belum bersyariat. Sebab kaedah orang perempuan tutup aurat, dia mesti pakai tudung yang melebihi bawah paras dada, baru menepati syarak. Okey, syariat ni dia mesti jadi pakaian kita. Orang lelaki pakai pilah macam mana pun,
Kalau auratnya bertutup, dia disebut dengan bersyariat. Orang lelaki auratnya antara pusat dan lutut. Dia pun jalan tengah-tengah pekan padang serai, seluar atas pusat, kaki sampai bawah parah lutut, baju tak pakai. Tuan-tuan nak kata apa? Tengok orang macam tu. Orang kali orang tak kena tanya, gila apa? Kan? Segi tutup aurat kena dah, tapi segi muruah kena ambil kira juga. Dia ni ada agama, ada muruah. Agama dia panggil din, muruah ialah maruah kita, kembang doa, dia kena kembang doa. Orang yang beragama tapi tidak ada muruah, tak sempurna agama dia. Muruah ni apa? Muruah ni kita dikira jatuh pada pandangan orang kalau kita buat macam tu. Hatta kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau orang tanya berapa umur kamu, kamu habaq umur kamu berapa, kamu dikira tidak bermaruah. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, laisa minal muru'ati an tukhbir bisinnik, bukanlah dikira bermaruah kamu menceritakan umur kamu berapa. Pasal apa? Orang tanya contoh, berapa agak-agak umur? Kita pun kata masalah sahabat, cuba teka tengok. Dia pun teka, dia kata 52, kita kata tak. 58, kita kata tak. Bila dia tanya umur berapa, kita jawab tak. Akhir dia kata umur berapa? Kita pun kata salah Sayyidina Muhammad 54 contoh. Oh, muda lagi. Kita habaq 54 sebab kita nak bagi dia kata kita tua. Tengok-tengok dia kata muda lagi. Rasa macam mana? Nak marah jugalah. Ataupun kita habaq umur 54, kita harap dia kata muda, dia kata tua, dah rupanya no. Nak marah juga kan? Maknanya umur ni habaq mengaibkan kita. Lepas tu banyak orang kata umur berapa? Rahsia. Sebab dia jaga muruah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni tak tikar nombor ekor, cuma duduk depan kedai tikam nombor ekor. Apa nak kata? Petang-petang duduk tang tu, kita tak tekan nombor ekor, kita orang agama, ada agama, tapi piduk tang tu tak ada maruah. Pasal nanti orang lintas, orang kata apa tu haji yang duduk tang tu tikam apa, no? Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad syarak kata, iyyakum wa mawadhi'at tuham, jaga-jaga kamu duduk tempat yang boleh menimbulkan orang tahmah kamu. Tu syarak kata, iyyakum wa mawadhi'at tuham, jaga-jaga duduk tempat yang boleh orang tahmah kamu. Kata agama kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kamu duduk tempat macam tu, orang tuhmah kamu, fala talumanna illa nafsak, kamu jangan cela orang lain, kamu jangan cela orang lain, tapi cela diri sendiri. Pasal apa pergi duduk tu? Tu kena baca tu, tuan-tuan. Jadi subhanallah, sebab tu kata ulama, ishabu ashabad din, fa illam tajidu fashabu ashabal muru'ah. Bersahabatlah kamu dengan orang-orang yang ada agama. Carilah kawan kamu orang yang beragama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau kamu tak jumpa kawan yang beragama,
kata agama kita, fashabu wa ashabal muru'ah, berkawanlah dengan orang yang ada maruah. Bila mana kita berkawan dengan orang yang ada maruah, insya-Allah kita akan jadi orang yang bermaruah. Baik, ni syariat. Contoh, syarak ni dia kita kena tahu apa dia yang wajib, apa dia yang sunat, apa dia yang haram, apa dia yang makruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang haram, apa yang makruh, apa yang harus. Okey. Syariat mesti jadi pakaian kita. Saya teringat satu masa dulu, waktu tu saya terlibat dengan pemuda. Kami dalam musafir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kami musafir sebelum subuh, hari Jumaat. Kalau kita musafir pada hari Jumaat, turun lepas Jumaat, kita dituntut untuk berhenti sembahyang Jumaat. Tapi kalau kita turun sebelum subuh, kita tak wajib dah sembahyang Jumaat. Allahumma salli ala. Itu segi hukum. Waktu tu Ustaz Fadil Nur masih ada. Ustaz Fadil Nur masih ada. Sekalipun hukum dia boleh kita tak sembahyang Jumaat dah, sebab kita turun sebelum subuh, tapi Ustaz Fadil tak bagi. Dia kata kena sembahyang Jumaat juga. Pasal apa? Sebab takut nanti orang kata apa orang berjuang Islam tak sembahyang Jumaat. Nampak tak dia panggil muru'ah. Orang bukan baca, orang bukan semua orang faham semua, tapi orang tengok hukum zahir, tak sembahyang Jumaat tu. Itu dia panggil benda penting. Itu dia panggil muru'ah, pelengkap kepada agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita SAW lepas sembahyang maghrib, Nabi keluar daripada masjid. Nabi kita SAW bercakap dengan salah seorang isteri dia. Saya tak ingat isteri Rasulullah mana. Kira-kira waktu tu kalau orang tengok orang tak cam dah muka siapa. Sebab dah gelap. Lintas dua orang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Lintas dua orang sahabat Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dua sahabat ni bagi salam. Lepas dua sahabat ni bagi salam, lepas sikit Nabi panggil, Ni Nabi panggil balik. Dua sahabat tu mai. Bila dua sahabat tu mai, Nabi kata, ni aku sembang dengan isteri aku ni, kata Rasulullah. Aku sembang dengan isteri aku ni, kata Rasulullah. Nabi sebut nama isteri dia. Kata para sahabat ni, ya Allah Rasulullah, mak mereka tu kata takkanlah kami nak sangka tak elok pada Rasulullah. Tapi Nabi nak ajak, walaupun kita bersama dengan isteri kita, tapi sangkaan orang tu mungkin ada sangkaan dengan siapa tu Rasulullah. Siapa yang Rasulullah ni siapa? Rasulullah ialah syariat. Rasulullah ialah pembuat syariat. Nabi yang kata hal ni hukumnya haram, hal ni hukumnya harus, ni hukumnya wajib. Tu tara Nabi syariah, Nabi peletak hukum syarak pun mengajar. Inilah syariat. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka setiap orang mesti beragama dan bermuru'ah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Maka syariat ni ju'ilas laka, dibuat untuk engkau. Maknanya untuk kepentingan engkau. Syariat bukan untuk kepentingan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita sembahyang, bukan suruhan itu nafaatnya balik pada Allah. Tetap hukum wajib sembahyang itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kepentingannya balik kat kita juga.
Allah mengharamkan orang laki-laki tengok orang perempuan tengok orang laki-laki. Di sebalik hukum haram tu tak balik manfaat kat kita. Tetap tak balik manfaat kepada Allah, tetap balik pada kita juga. Kerajaan contohnya dia buat undang-undang balik kat dia manfaat. No, sallallahu alaihi wasallam. Contoh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tali pinggang keledar. Contohnya topi keledar. Apa segalalah, emas. Sarung tangan. Semua undang-undang ni balik pada kerajaan. Apa balik pada kerajaan? Kerajaan ambil manfaat. Bila orang berniaga, kerajaan ambil cukai. Tetap ada manfaat pada kerajaan. Nampak macam manfaat pada kita. No, kita naik kereta, tali terpinggang kita tak. Bila aksiden kita kurang risiko dan sebagainya. Pakai mask, kita selamat daripada gejala hari ni lah. Nampak manfaat tu balik pada rakyat. Sebenar kerajaan pun dapat manfaat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dia buat hukum tak balik manfaat dia. Allahumma salli ala sayyidina. Contoh, tuan-tuan teringin tak negara kita ni diperintah oleh Islam? Teringin tak kita nak tengok negara kita ni Islam memerintah? Walaupun sehari nak tengok macam mana Islam merintah Malaysia. Sampai lah tak merintah lagi ni. Tak merintah lagi. Islam masih belum memerintah negara kita. Kita nak tengok macam mana orang boleh tinggal motor di luar tu tak cabut kunci. Macam mana orang boleh tinggal kereta orang tak tekai alam pun tak apa. No? Bila tu? Bila berjalan hukum potong tangan bagi pencuri. Dunia jadi aman. Lah ni masuk dalam rumah pun kena kunci. No? Kunci tu grill pun kunci, pintu pun kunci, bilik tidur pun kunci, berlapis-lapis. Sebab takut. Orang duduk bercerita, kalau zaman Islam merintah lah, aman. Di Mekah tu bukan siapa seorang berani curi masuk, walaupun kedai tu tutup dengan kain ya. Ada orang berani curi? Tak ada. Sebab hukum berjalan, kalau mencuri potong tangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah tuan-tuan. Macam mana kita boleh bayang orang tak mencuri kalau berjalan hukum kerak tangan? Saya bayangkan macam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tangan ni kudung lah, dia curi tuan-tuan, nak tak jalankan hukum kerak tangan ni, bukan semua kes curi. Dulu ada menteri kata, kalau jalan hukum kerak tangan habis potong tangan budak-budak sekolah rendah, kudung habis. Pasal mereka duk curi pembaris, curi raba apa semua. Alah, ni layak buruk. Hak ni mempermainkan hukum agama. Murtad hukum dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tuan-tuan, hukum ni pemain murtad terus. Tuan ingat Tuan Mahathir dulu dia ingat, dulu dia kata, orang dah lupa pun. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Muhammad yang simpan janggut tu sebab tak ada jilat. Tuan ingat tak? Tu jangan lupa tu. Melayu jangan lupa, jangan mudah lupa. Tu menghina Rasulullah. Kalau orang besar, dia kena dia bila mana kita mempertikaikan hukum agama, memperlecehkan Rasulullah, hukumnya terkeluar daripada Islam. Na'udzubillah min dzalik. Dan cara bertaubat dia tak boleh taubat seorang-seorang, dia kena buat pengumuman ikut level dia. Kalau dia menteri, kalau dia orang besar, dia kena umum, saya bertaubat di atas kata-kata saya.
Taubat seorang-seorang tak jadi. Jadi ada menteri dulu kata masalah Sayyidina Muhammad, kalau kerak tangan, kalau jalan hukum kerak tangan, habis budak-budak semua. Masalah Sayyidina Muhammad, habis kena kerak tangan sebab dia curi rabah. Nak curi tuan-tuan, nak kerak tangan ni bukan mudah. Dia mesti ada nisab. Berapa kadar dia mencuri, dia kena kerak tangan. Kalau tak cukup nisab, bukan kerak tangan lagi. Saya gambar macam ni. Kalau berjalan hukum Islam ni, syariat, kerak tangan bagi pencuri, macam mana boleh orang tak mencuri? Jalan tengah pekan, kalau tangan hak kulung ni tak buh dalam poket, orang jumpa kita, semua orang buka tengok. Dia dah Ustaz, semua orang buka tengok. Lepas tu orang pakat bertanya pula, dia curi apa? Payah ho. Kalau kelak macam tu, mesti orang kata curi apa? Orang tanya curi apa? Nak minang anak orang, tengok anak terona tu comel bukan main, handsome bukan main, duduk tengok-tengok tangan tak ada, pakat bersembang sama-sama lepas. Dia curi apa? Susah pun nak hidup. Nak minta kerja, suar-suar fail tangan sebelah kudung. Soalan pertama mesti penmuluga tanya, curi apa? No? Psikologi dia cukup bagus, orang jaga. Pasal kalau tangan sebelah tak ada, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, risiko nak hidup susah. Tentu ya buah dah. Maka syariat ni tujuannya untuk kita, untuk manfaat kita. Kalau berjalan hukum dalam negara, hukum dalam negeri, hukum dalam kampung, masyarakat dapat manfaat. Itu syariat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Asy-syari'atu ju'ila, dijadikan untuk manfaat kamu, hatta tatlubahu minhu, sehingga kamu boleh mencarinya. Allahumma salli ala sayyidina, sehingga kamu dapat, sehingga kamu boleh mendapatkannya. Maknanya syariat Allah buat untuk kita mendapat Allah. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang seorang tu dia mendapat dengan satu habuan syariat, tidak mendapat habuan dengan syariat yang lain. Contoh, kewajipan sembahyang. Satu orang ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia mendapat menemui Allah dalam sembahyang. Ada orang yang tak dapat dalam sembahyang, tapi dapat dalam berpuasa. Ada orang tak dapat dengan berpuasa, dapat dengan bersedekah, dapat dengan zakat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu syariat ni Allah mempelbagaikan syariat. Sebab itu Allah kata, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Buatlah apa-apa yang Allah perintah, pasti kamu akan dapat Allah dalam perintah yang Allah perintah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni kecenderungan kita pada apa? Saya Ustaz, insya-Allah saya berat, saya suka, saya berat, saya nak sembahyang. Puasa susah sikit Ustaz. Rebutlah dalam sembahyang tu. Maknanya sembahyang ni, kalau kita rasa kita mudah dalam perkara sembahyang tu buat seelok-elok dan sebaik-baiknya. Bukan semata-mata kita menunaikan sembahyang, tapi kita mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang maknanya kita memperlakukan ibadah sembahyang tu. Yang pertama, hukum dia, syarat sah sembahyang tu kena ada.
syarat untuk mensahkan sembahyang kita tu kena jaga bagi elok. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kata Jumaat, semua perkara yang berkait dengan Jumaat, perkara yang wajib berkait dengan dia, perkara sunat berkait dengan dia, semua kita buat ikut SOP betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, nanti Jumaat disunatkan kita sembahyang, disunatkan kita mandi Jumaat. Usahakan seboleh mungkin tak pernah ada satu Jumaat kita tak mandi Jumaat dulu pergi sembahyang Jumaat. Sampai ke peringkat tuntutan wajib, tuntutan sunat mandi Jumaat itu di antara nak pergi awal ataupun nak mandi Jumaat dulu. Bila berebut di antara nak pergi Jumaat dulu ataupun nak mandi dulu, utama akan mandi dulu. Nak abang kata besar sungguh mandi Jumaat ni. Pasal apa? Sebab Jumaat kita nak berimpun, kita nak berjumpa, kita nak bersama dengan orang lain. Bila kita nak duduk dengan orang lain, syarak tak bagi orang lain berasa tidak selesa dengan kita. Itu agama. Bau hak busuk-busuk, bau peluh pergi Jumaat, ya Allah, macam mana orang lalu tepi kita? Syarak tak bagi. Mandi dulu. Pergi Jumaat, usahakan jangan di benda ni bukan wajib, tapi Tuhan suka. Usahakan pergi Jumaat, kita hanya memilih pakaian yang berwarna putih sahaja. Cuba tengok. Pergi Jumaat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, usahakan bila pergi duduk depan dulu, isi depan dulu. Ada orang bila pergi Jumaat, dia isi belakang dulu. Kaedah untuk kita dapat pahala yang besar dalam sembahyang Jumaat, kita main masjid, kita main depan dulu. Dan disuruh berebut-rebut main depan. Tak mana tempat yang paling baik kita nak sembahyang Jumaat? Tempat yang paling baik kita nak sembahyang Jumaat ialah dekat dengan mimbar. Dekat dengan mimbar. Dekat dengan mimbar ni, mimbar ke kanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang ambil belah kiri dulu. Dia tak ikut SOP yang betul. Dia tak ikut prosedur, dia tak ikut protokol yang betul macam mana nak sembahyang Jumaat. Dia usaha pergi ambil hak tak afdal, dia pergi ambil yang kurang afdal. Macam orang sembahyang isyak. Sembahyang isyak ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, banyak orang sembahyang isyak dia buat sunat qabliyah. Orang azan sebelum daripada orang sembahyang sunat, dia sembahyang sunat. Allahu akbar. Sunat qabliyah balik. Dia sembahyang sunat yang tidak muakkad, dia meninggalkan yang muakkad. Sebenarnya hak jangan tinggal itu hak lepas isyak tu. Hak sebelum tu tak apa lagi. Nah ni kalau kita tak belajar apa dia yang utama. Duk kira sedekah sampai ke Kamboja, sampai ke Bosnia. Adik-beradik tak ambil kira apa? Adik-beradik dia susah ni, papa ke dana ni, sepatut dia utama adik-beradik dulu sebelum orang lain. Lah beluak negara terus Sebenarnya afdal sedekah ke adik-beradik lagi daripada orang jauh. Pi kenuri. Bila main mesin kenuri 5-6 kenuri, dia kata pi kulin dululah. Duk Kuala Nerang pi kulin dululah. Soalan Sayyidina Muhammad. Lepas tu atok balik ke dekat. Yang pertama sekali tengok kenuri tu siapa panggil. Kalau kenuri tu kenuri adik-beradik,
afdal. Ni adik-beradik dulu walaupun dekat, masalah saya makno hak jauh no tak ada hubungan rahim, adik-beradik dulu ataupun jiran dulu. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad tu dia panggil hak mana yang utama tu, hak tu kita perinci. Baik. Jadi bila mana kita buat syariat ni betul, barulah pahala kita banyak. Jangan tinggal sembahyang sunat selepas Isya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi syariat memberi keuntungan pada kita. Hatta tatlubahu, untuk syariat itu kamu dapat mencari Allah dalam syariat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau sembahyang, buat bagi elok sembahyang. Sembahyang ni subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita dah sempurna penjagaan terhadap sembahyang fardu, jaga pula pada sembahyang sunat. Contohnya kita kata sembahyang sunat duha. Duha ni tuan-tuan, Nabi kita SAW dalam banyak riwayat, ada 6 rakaat Nabi buat, ada 8 Nabi buat, ada 12 Nabi buat, ada 2 Nabi buat. Tapi dalam semua praktikal sembahyang duha Rasulullah, Nabi tidak meninggalkan 4. Pada kebanyakan sembahyang Nabi, Nabi tak meninggalkan 4. Kita dah buat 2. Ya, ada hadis Nabi buat 2, tapi kita tak buat yang Nabi paling suka. Nabi paling suka Nabi buat 4. Pasal Nabi buat 4 pula, 4 1 salam. 4 1 salam. Pasal apa Nabi buat 4 1 salam? Sebab sembahyang siang. Sembahyang malam dia sunat buat 2. Contohnya buat tahajud 4 rakaat, buat 2 bagi salam, bangkit pula buat 2 bagi salam. Kalau kita nak buat 4 siang, buat 4 rakaat 1 salam. Macam mana orang sembahyang sunat tasbih? Tasbih ni 4 rakaat. Kalau sembahyang malam buat 2. Kalau sembahyang siang buat 4 rakaat 1 salam. Sembahyang malam disunatkan sembahyang 2. Tu beza di antara sembahyang sunat malam dan sembahyang sunat siang. Kalau buat 4, jadi kita hanya bertahiyat pada tahiyat yang akhir sahaja. Ataupun dengan makna yang lain, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, setiap rakaat itu kita baca surah. Tak madai kita macam sembahyang asar, sembahyang zuhur, sembahyang isya, hanya 2 rakaat yang pertama sahaja kita baca surah. Kalau sembahyang sunat, afdalnya adalah pada setiap rakaat kita membaca surah. Baca surah pula dimensi atas ke bawah. Dia tak boleh bawah ke atas. Baca qul a'udzu nas dulu, baru baca qul Allah. Itu makruh, hukumnya tak ada pahala. Manakala nak baca surah, baca qul ya, baca idza ja, baca tabbat, baca qul huwallahu ahad. Dia kena turun macam tu. Baik. Hatta tatlubahu. Jadi kita nak mencari Allah ataupun nak mendapatkan Allah dalam syariat. Jadi tentulah kita akan dapat Allah dalam kita bersyariat. Qala hatta tatlubahu minhu. Syariat daripada siapa? Daripada Allah. Syariat daripada Allah. Allah yang meletakkan hukum syarak. Hak ni hukum dia macam ni, hak ni hukum dia macam ni. Baru ni saya tengok, tak tahu betul ataupun tak, harap-harap salah. Sajak ni bila mana dia dapat tekanan daripada orang ramai,
sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia laki-laki, tiba-tiba dia pergi jadi perempuan. Dia muyul hati dia dan nak jadi perempuan, dia tak mahu laki-laki. Macam mana pun tak boleh, syarak tak bagi. Jadi ada, saya dengar, mudah-mudahan tak betul, dia nak tukar agama. Harap-harap tak betul. Na'udzubillah min zalik. Takkanlah sampai condong hati nak pergi jadi perempuan sampai sanggup korban agama. Harap-harap Allah selamatkan dia. Harap-harap tak betul. InsyaAllah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena redha. Apa pun Tuhan tentu pada kita, kita kena redha. Sebenarnya Tuhan uji dia laki-laki, tiba-tiba jadi laki-laki lembut. Sebenarnya Tuhan buat macam tu sebab Tuhan nak uji, tengok siapa amal paling baik. Aku buat hang macam ni, tapi hukum macam ni. Hang nak ikut hang ke hang nak ikut aku? Tentu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nak tengok siapa amal paling baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni rambut rintin, nak pergi bagi jadi betul. Bagi betul rambut tu kau menyapa, tak boleh. Orang yang rambutnya betul nak bagi dia rintin, hukumnya apa? Haram, tak boleh. Tak boleh tukar ciptaan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka syarak ini daripada syariat daripada Allah. Allah buat sebab Tuhan nak suruh kita ikut syariat, kerana dalam syariat dapat kita kenal Tuhan. Lepas tu dia kata bihi ta'ala, bihi ta'ala, dengannya, dengan pertolongannya. Maknanya kalau Allah Subhanahu wa taala tetapkan hukum, kalau Allah tak bantu, kita tak mampu buat. Walaupun rumah dekat masjid, dengar tiap hari bunyi orang azan, kalau Tuhan tak bimbing dia, Tuhan tak bagi taufik hidayah pada dia, Tuhan tak tolong dia, dia tak boleh mai masjid. Allah juga. Tapi semua tu laka, pahala untukmu, pahala untukmu. Jadi subhanallah, tu yang dia katakan asy-syari'atu ju'ilat laka, syariat untuk engkau. Maknanya syariat Allah buat tak ada manfaat balik pada dia balik. Sebab Tuhan kita maha sempurna. Bila dia sempurna, kat siapa pun dia tak perlu. Pasal apa Tuhan buat syariat pada kita? Sebab kita hamba dia, kita perlu pada syariat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tak syariat lah, tak pegang kita pada syariat lah, Tuhan nak nilai kita, Tuhan nak bagi pada kita. Sebab itu Allah sebut wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah kata, wahai Muhammad, kata pada hamba-hambaku, beramallah. Yang akan nilai amal kamu Allah, yang akan nilai amal kamu Rasulnya, yang akan nilai amal kamu adalah orang-orang yang beriman. Jadi bila mana Allah dah nilai, Rasulullah dah nilai, orang beriman pun kata dia orang bagus tu orang masjid tu orang soleh tu, itulah confirmation. Kata orang tu telah pun mendapat penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik, Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik, Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Allahu akbar.